Wasallam ketika itu dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di antara kata-kata dalam lagu tersebut yang mana disebut qalbu bil haqqi ta'allaq wa bil qarihi la ta'allaq, bagaimana hati yang sebenar mereka Nabi ini sentiasa tergantung, dalam keadaan itu dimenangisi melihat akan perilaku dan tingkah laku makhluk-makhluk Allah ini. Fa'atahu wahyi fa'asyraf, maka Nabi telah menerima wahyu dalam Al-Qur'an itu. Lalu ketika itu Jibril kata, Iqra, Iqra ya Muhammad, bacalah wahai Muhammad. Dan inilah di antara Al-Quran yang telah diturunkan Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW untuk kepada kita, yang mana beritahu bahawa bukan sekadar baca itu mendapat pahala, tapi nak beritahu kepada Muhammad SAW, ya Muhammad, seluruh kehidupan kamu ini, celik mata, tidur sampailah kamu mati dan bertemu dengan Allah Ta'ala akhirat, itulah ada dalam Al-Quran. Jadi Alhamdulillah, dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ada satu nikmat yang sangat agung dan besar ialah bila kita ini ditakdirkan Allah Ta'ala untuk menjadi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab itu banyakkan berselawat. Apabila mendengar nama Nabi itu disebut, maka kita banyakkan berselawat. Ada pernah satu riwayat menceritakan bagaimana suatu hari di malam yang di tengah malam hari, waktu ketika itu cuaca agak panas, maka Sayyidatina Aisyah isteri Nabi dia tak boleh tidur. Dia terjaga. Lalu apa yang dia buat, dia teringat akan jubah Nabi SAW yang koyak yang perlu dijahit tengah-tengah malam. Dia jahit di jubah Nabi SAW itu. Lalu ketika dia sedang menjahit, pelita yang dinyalakan oleh Aisyah itu tiba-tiba terpadam menjadi gelap gelita. Ketika itu muncullah baginda Nabi Muhammad SAW, maka terang benderang itu. Terpekul dan ta'ajub Aisyah, tak perlu ada cahaya selain pada cahaya Muhammad itu sudah meneranginya. Lalu ketika itu Nabi kata kepada Aisyah, wahai Aisyah, aku nak tanya kepada engkau, siapakah agak-agak pengetahuan kau orang yang paling bakhil sekali di dunia ini? Aisyah kata, aku tak tahu ya Rasulullah. Maka Nabi kata, itulah orang yang apabila mendengar namaku disebut, dia tidak mau berselawat ke atasku. Ini orang yang paling bakhil sekali di atas dunia. Kita bersyukur menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Banyaklah kita berselawat memuji baginda Nabi SAW. Sebab Nabi pada cahaya itu telah menerangi kegelapan kehidupan manusia jahiliyah ketika itu. Dan cahaya itu sebelum diciptanya Nabi Adam alaihissalam, maka sudah muncul itu Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila kita berzikir, ada satu kalimat zikir itu apa dia? Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Cukuplah bagiku Allah segala-galanya jalla jalaluhu. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi, dalam hatiku tidak ada lain, hanya Allah saja. Nur Muhammad itu cahaya yang telah membawa sinaran iman dan Islam kepada kita di semua. Nur Muhammad sallallahu, kepada siapa yang berselawat maka Allah akan selawati ke atasnya 10 kali itu. Maka dengan itu Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah, kalimah inilah tentang Allah ajar melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam
sentiasa memperbanyakkan kalimat la ilaha illallah. Mudah-mudahan itulah yang akan memutuskan nyawa kita terakhir. Kalimah itulah yang membawa kita ini keselamatan dunia dan akhirat kita. Jadi alhamdulillah, kita bersyukur sekali lagi dalam kita meniti ilmu yang kita belajar ini. Banyak sebenarnya hikmah-hikmah yang terkandung di dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW. So malam ini kita nak menyambung tentang pembahasan kitab kita ini yang membicarakan tentang soal diri kita ini untuk menjaga anggota-anggota badan kita ini, terutama ialah lidah, hati, mata dan sebagainya, untuk kita diselamat daripada azab neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam satu hadis Nabi SAW, saya sebutkan, yang diriwayatkan pada Sayyidina Muaz bin Jabal. Tuan Muaz bin Jabal ni siapa? Kalau tanya sahabat Nabi, ya betul sahabat Nabi, biar kita tahu tu. Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu itu ialah di antara tuan orang-orang terawal memeluk Islam, dipanggil sebagai as-sabiqun al-awwalun, dan telah diberikan jaminan oleh Nabi SAW syurga. Tapi kata Abu Bakar jannah fil jannah, Umar fil jannah, Osman fil jannah, Ali fil jannah. 4 orang kita tahu, tapi Nabi jamin 10 orang sahabat, 6 orang lagi itu siapa? Maka di antara 6 orang itu ialah Muaz bin Jabal fil jannah. Ada pada Abdullah bin Al-Jarrah fil jannah, Zubair bin Al-Awwam fil jannah. Baik, jadi Muaz bin Jabal ini ialah lahirnya di Madinah. Dulu nama dia Yathrib sebelum ditukar nama Madinah. Dia di antara terawal masuk Islam. Daripada tuan apa dia? Nabi utuskan seorang sahabat daripada Mekah nama Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Di awal ketika itu berlakunya perjanjian Aqabah. Aqabah pertama, Aqabah yang kedua. Beberapa orang penduduk Madinah telah memeluk Islam dan membuat perjanjian dengan Nabi Muhammad SAW. Dan perjanjian itulah antara kandungannya yang mana akhirnya ketika Sayyidina Muaz bin Jabal suatu hari dia berdamping dengan Nabi sewaktu dia bermusafir, maka dia tanya kepada Nabi SAW suatu persoalan yang sangat besar, yang sangat berat dalam kehidupan kita ini, iaitu berkaitan dengan bagaimana amalan untuk kita ini dapat masuk syurga dan menjauhkan kita ini daripada api neraka. Nabi SAW jawab persoalan kau itu, sa'altani an azim, kau tanya aku satu pokok yang sangat besar dan sangat penting. Tuan Muaz bin Jabal ini masuk Islam usia 18 tahun daripada suku kaum Aus di Madinah. Di Madinah ada 2 suku kaum yang sangat besar, iaitu Aus dan Khazraj. Maka bila 2 suku kaum ini memeluk Islam, Nabi telah menyatukan kedua-dua ini di kalangan orang-orang Ansar, itu orang-orang Madinah itu sendiri. Tapi apa nak lihat, Nabi SAW sentiasa memuji Muaz bin Jabal ini. Tapi dia tak puji di hadapan Muaz bin Jabal, di kalangan sahabat-sahabat yang lain. Antara disebut, kalau kau nak tahu orang yang tahu tentang hukum halal dan haram, yang paling alim halal dan haram inilah Muaz bin Jabal. Nabi sebut dengan sahabat macam itu. Yang kedua, ketika itu Nabi kata, penduduk-penduduk di Mekah, kau pergi ke Madinah, kau pergi cari guru yang paling alim tentang Al-Quran, ialah Muaz bin Jabal. Dia ada 6 orang tuan. Daripada salah seorang 6 orang itulah Muaz bin Jabal. Dan Muaz bin Jabal ini di antara 6 orang yang terawal yang telah menghafal Al-Quran sepenuhnya. Masuk Islam umur 18 tahun tuan. Setiap kali turun wahyu tuan ini dihafal. Dan dia jadi sangat alim dan faqih dalam ilmu ibadat, fiqah dan juga ilmu tafsir tu. Sehinggalah satu ketika
Di zaman pemerintahan Sayyidina Umar setelah kewafatan Nabi Muhammad SAW, Muaz bin Jabal ni Umar pernah memberikan tanggungjawab kepadanya untuk memegang perbendaharaan Baitul Mal. Dia orang yang amanah. Jadi diberikan tanggungjawab untuk menjaga harta zakat, harta-harta orang Islam. Dan ketika itu telah dihantar tuan Muaz bin Jabal ini ke Jordan. Ketika itu tuan berlaku satu peperangan yang besar, dan tiba-tiba datang satu wabak taun tuan yang telah melanda, macam mana kita kena COVID tuan. Akhirnya dia telah wafat di sana dan dikebumikan di Jordan tuan. Dia tidak dapat dikebumikan di Madinah, tempat lahir negeri dia, kerana di Madinah ada satu kuburan yang sangat hebat yang menjadikan Nabi kata orang yang pertama akan dibangkit pada hari kiamat setelah aku, setelah Abu Bakar, setelah Umar, maka ahli-ahli kubur di Baqi' Madinatul Munawwarah. Itu tadi secara ringkas tentang kisah Muaz bin Jabal ini. Baik, apa yang saya nak sebut tu tadi, pada kita belajar ni tentang mengenai Imam Ghazali, nak suruh kita ni tuan-tuan ni berhati-hati dalam setiap tindakan-tindakan kita ini. Dengan kita banyak beramal, tapi kadang-kadang kita terlepas pandang amalan kita itu yang telah membataskan diri kita, akhirnya tak dapat masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi satu hadis ini Muaz bin Jabal kata, kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin. Suatu hari ketika aku mengembara bersama Nabi Muhammad SAW, fa asbahtu yawman qariban minhu. Di awal waktu pagi-pagi lagi ketika itu, kami tengah berjalan, maka aku tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, akhbirni, beritahu kepada aku, bi'amalin, apakah amalan-amalan yudkhilunil jannah, yang boleh memudahkan aku ni masuk syurga, wa yuba'iduni anin nar, dan menjauhkan aku daripada neraka. Masya-Allah. Sahabat ni duduk dengan Nabi, dia tak tanya, hai Nabi, hari ni agak-agak projek kita ni apa nak buat, apa kontrak yang kita nak dapat. Dia tanya pada Nabi, macam mana nak masuk syurga, apakah ni syurga ini, kan sesuatu gambaran yang boleh dirasa seronok, dan akhirnya neraka itu untuk dijauhkannya. Ini sahabat Nabi. Waktu Nabi galakkan kita duduk bersama orang-orang yang alim, orang-orang yang saleh dalam majlis ilmu sebegini tuan-tuan, sebab dia dapat menutup kepada kita ini seketika tentang apa dia, kecintaan kita terhadap dunia, akhirnya kita terlepas pandang soal akhirat. Kan pernah satu tuan riwayat kisah seorang sahabat ni, kan saya lupa nama dia tuan. Waktu duduk majlis ilmu bersama dengan Nabi, tuan dia rasa insaf sangat. Dia rasa tuan dia terlalu kaget tentang soal kehidupan dia untuk akhirat. Lalu dia terlupa tentang soal kehidupan dia di dunia itu. Lalu setelah itu bila dia balik tuan ke rumah, dia lupa tuan apa yang dia bersama dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila dah berjumpa dengan anak, isteri tuan ni, dah bermain-main, lalu dia lupa. Biasa ni semua manusia kita ni Allah jadikan macam tu. Kita tuan insaf kita sekejap. Bila ada orang tentang meninggal dunia, kita termenung sekejap. Kita sihat-sihat tuan, bila Allah datangkan kita sakit, kita termenung sekejap. Saya masuk hospital tuan termenung. Bila doktor kata apa dia, nak masuk, mula dia kata apa petang, tiba-tiba tuan pagi pula tukar. Ada kosong dia kata, ustaz, jom kita masuk. Awal-awal nak buat apa? Nak buat pincu tuan. Tak pernah semua hidup saya termenung tuan bila dia tolak. Tuan habis semua dia suruh buka baju, pakai satu baju yang khusus dan tak dipakai apa pun, seluar dalam apa semua tak ada. Kemudian tu disaungkan dekat kepala kita. Saya kata apa ni? Dia masuk bilik operation. Ya, nak operate kan tuan.
Masuk tuan-tuan dia tengok alat, kita dah takut lah. Kan walaupun ketika itu dikelilingi oleh nurse-nurse yang muda, tak heran lah. Lepas tu berdebar-debar. Saya tanya, doktor, saya ni takut lah. Ustaz apa nak takut baca ayat? Takut mati kata. Sebab ada kes tengah duk buat tuan apa dia, pembuluh darah tu pecah. Betul, selepas saya tuan ni buat, petang tuan ada satu patient masuk, perempuan makcik tu umur dah 80 lebih tu. Doktor lain yang buat tuan, terus pecah dan akhirnya stroke tuan. Tengah buat Allah Akbar kan. Jadi kita termenung, terdiam kita seketika bila datang perkara-perkara begini kan tuan. Tapi bila dah selesai, dah lepas kan, kita rasa lega, alhamdulillah kan tuan. Tapi bila tunggu laporan pula, doktor cakap gini-gini, berdebar balik. Orang pun datang, bawa tuan ziarah kan, bawa buah tangan, berapa banyak buah keliling, tak makan pun tuan. Pandang je, buah anggur berapa jenis anggur tu kan, orang hantar lalas dia tu buah balik bagi budak ni makan. Tak ada selera dah tuan. Bila dapat tahu Allah, doktor kata ada satu blok dekat kepala tuan, tak sampai dah tuan. Lepas tu apa dia, kandungan darah pula ada lemak. Dia kata ni banyak lemak ni pasal cek tuan apa dia, terlebih banyak makan daging. Pun salah juga, terlebih banyak makan daging. Kolesterol tinggi betul. Kita pun duduk termenung kan. Sampai hari ni tuan ni makan pun tak lalu kita. Tekak pahit dia. Badan ni berpeluh, belakang ekor dia tuan, tapi masih lagi berpeluh badan saya. Jalan pun tak apa nak stabil lagi kan. Tapi saya kuatkan semangat untuk tuan hadir. Doktor kata ni boleh tinggal lagi seminggu. Tak boleh, saya kata. Saya nak balik juga, saya kata. Nak balik nak pergi kerja juga. Kata hati-hatilah kan, makan ubat. Kata nak makan ubat. Bismillahirrahmanirrahim. Aku makan ubatnya, aku bertawakal kepada engkau ya Allah. Baik, balik kepada tadi itu kan. Bila Muaz bin Jabal tanya persoalan sebegini, Nabi SAW kata apa dia? Beginilah wahai Muaz bin Jabal, sesungguhnya wa innahu la yasirun ala may yassarahu Allah alaihi. Alhamdulillah. Apa maksudnya? Sesungguhnya Allah telah mempermudahkan ke atas sesiapa yang Allah nak mudahkan kita. Siapa dia kita? Allah mudahkan kita untuk hadir ke masjid. Allah mudahkan kita untuk ibadat. Allah mudahkan kita tuan untuk menuntut ilmu. Allah mudahkan untuk kita ni insaf dan bertaubat. Berapa ramai orang yang keinginan nak bertaubat tu tapi tak sampai-sampai. Nantilah dulu pencet, besok barulah pergi masjid. Dan pencet tak pergi-pergi lagi tu dah pula jaga cucu pula lagi sebagainya. Tangguh. Kita tak ada tangguh. Sebab Allah mudahkan untuk kita ini beribadat. Allah mudahkan untuk kita ini tuan-tuan datang ke rumah Allah Ta'ala. Sebab tu Nabi ajar pada kita setiap hari tuan-tuan lepas salat ke tak kira apa saya tuan berdoa kepada Allah. Nabi ajar doa ini kan, yang tuan telah didoakan kepada Abdullah bin Abbas ini tuan. Allahumma faqihni fid din wa 'allimni ta'wil. Ini doa saya dah pernah ajar dulu kan. Allahumma faqihni fid din wa 'allimni ta'wil. Ya Allah, kau fahamkan aku sungguh-sungguh dengan agama Islam yang kau berikan kepada aku ini. Dan wa 'allimni, ajarlah kepada aku, tunjukkanlah agar kau mudahkan untuk aku beribadat kepada Allah Ta'ala. Bantu dan apa yang disebut wa innahu la yasiru ala ma sallallahu alaihi. Jika itu Muaz bin Jabal tuan mendapat jawapan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia kata ada 5 perkara utama yang menjadi rukun kita tuan ni sebagai orang Islam nak mengaku orang beriman tuan. Tak boleh tinggalkan 5 benda ni nak masuk syurga Allah Ta'ala.
Pertama dia kata apa dia? Ta'budullah wa la tusyriku bihi. Kamu sembahlah Allah sungguh-sungguh, jangan kamu melakukan syirik kepadanya. Apa maksud kita sembah Allah ke sungguh-sungguh ini? Kita selalu dengar ayat sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat. Apa yang Allah Ta'ala tuan-tuan sebut dalam Al-Quran disampaikan dalam hadis Nabi SAW, kita dengar, tapi kita kena taat, tuan-tuan. Kita kena akut dan ikut perintah Allah, hukum Allah, syariat Allah, ajaran Nabi SAW, tuan-tuan. Apakah sunnah yang paling besar dalam hidup kita untuk mencintai dan mengikuti Nabi SAW? Apa itu, tuan? Yang paling besar. Yang lain, tuan-tuan, kita ikut kecil-kecil. Kadang orang tak faham, tuan-tuan. Yang kecil-kecil diikut, tapi yang besar dia tak buat. Iaitu Nabi SAW, bila ditanya seorang sahabat nama Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ayul a'malul afdalu indallahi SWT. Ay Rasulullah, apakah amal yang paling utama yang Allah kasih, Allah suka di sisinya? Iaitu Nabi kata, as-salatu ala waqtiha. Bila kau jaga sembahyang dalam waktunya sungguh-sungguh. Apa tuan-tuan ni? Kupasan as-salatu ala waqtiha. Kita dah jaga wudu kita. Sempurnakan wudu itu. Bagaimana sempurna? Sempurnakan dengan sungguh-sungguh. Macam mana Nabi lakukan sempurnanya wudu? Saya dah bahaskan dalam kitab ni semua, tuan-tuan. Mengatakan Nabi berwudu tidak lebih daripada 1 mud air, tuan-tuan. Apa 1 mud air ini? 1 cumpa air itu. Kalau malam tuan ni kita nak masuk syurga, kita beramal lah. Ambil wudu, jangan buka air sebesar-besar. Gunakan sejimat-jimatnya. Kan? Nanti tu Imam Zakaria tahu, dia kerja syarikat air, dia tahu. Besok kita dapat jimatkan air. Dan nak sedar ni cuaca panas pula, tuan-tuan. Sebab Nabi kata pahala. Kalau tuan kita melaksanakan ibadah yang wajib, tapi kan kita bila berwuduk, kita meninggalkan perkara-perkara sunnah Nabi SAW itu, membazir. Habis makan ke begitu juga kan, tuan-tuan, membazir. Jadi inilah disebutkan, iaitu ta'budullah wa la tusyriku bihi. Kamu menyembah Allah, jangan kamu mensyirikkan dengan sesuatu. Apa syirik dengan sesuatu? Kita tak sembah, tuan-tuan, ni tok pekong. Kita tak masuk, tuan-tuan, nampak dia kuil. Tapi tuan, maksudnya jangan sampai terbesit dalam hati yang kita dah belajar kata Imam Ghazali ni semua. Tuan-tuan, apa dia? Penyakit-penyakit hati. Nanti penghujung Nabi sebut kembali lagi tu. Baik. Wala tusyriku bi syai', yang dikata di antara ialah syirik jali dan syirik khafi. Kemudian yang kedua, Nabi kata apa? Wa tuqimus salah. Orang, tuan-tuan, ni tak pernah tinggalkan sembahyang fardu. Ribut ke, tuan-tuan, ni hujan ke, panas ke, sakit ke, sihat ke, tuan-tuan, sibuk. Terutama waktu sibuk, tuan-tuan. Berapa banyak orang tak sembahyang. Diukur, tuan-tuan, waktu kesibukan itu apa dia? Inilah 2 waktu di antara 5 waktu. Waktu subuh dengan waktu asar. Waktu subuh orang sedang lena, tuan-tuan. Waktu asar orang sedang sibuk balik kerja. Tak nak duduk kat bandar, jam pula. Sampai tak sempat sembahyang, sampai kat rumah dah habis waktu salat. Habis. Kita nak syurga, tuan-tuan, situ kita gagal. Untuk mendapatkan syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila sebut waktu qimus salah ni, tuan-tuan, maknanya kita, tuan, mendirikan solat itu yang mana dengan bersungguh-sungguh. 2 waktu ini antara disebut daripada 5 waktu itu pertukaran malaikat, tuan-tuan, membawa kitab catatan amalan kita turun naik, tuan-tuan. Waktu subuh dengan waktu asar. Kita selalu dengar bila tiba malam disebut Syaban. Tapi tuan, ada riwayat mengatakan setiap hari buku catatan amal kita bertukar 2 kali. Waktu asar, tuan-tuan. Yang pertama waktu subuh. Jika itu tak Allah tahu. Dan satu dia Allah kata, aku tahu, tapi aku nak berikan penghormatan kepada malaikat sebagai satu tugas yang formal untuk dia buat. Waktu malaikat naik, tuan-tuan, waktu subuh ke atas, Allah akan tanya, wahai malaikat, kau tinggalkan hamba-Ku sedang dia buat apa? Kata malaikat, dia sedang mendirikan salat.
wa yusalluna fil ardi. Dia sedang tinggal salat. Alhamdulillah tuan. Kalau malaikat naik ke tahun, dia masih sedang nyenyak tidur lagi. Tuan ni. Kam asar pula begitu juga tuan. Tukar malaikat dia di shift. Apa dia malaikat yang tukar ini? Malaikat apa dia? Ar-Raqib dan Atid yang tugasnya mencatat amalan kita itu. Dia duduk tuan kat apa dia? Kita punya nafas ni turun naik, turun naik, turun naik. Dia akan tanya balik. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamuna summa kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Ketika itu ilmal yaqin itu kematian, baru kita akan sedar. Penghujung Allah Ta'ala kata apa? Summa latus'alunna yawma izin anin na'im. Kemudian Allah akan pasti tanya, tak akan terlepas setiap nikmat-nikmat nafas kita ni tuan. Apa yang kita buat, Allah akan tanya. Masya Allah. Takut kita nak jawab tuan. Sebab tu dengan 5 perkara yang disusun oleh Nabi SAW tuan, kita jadikan dia sebagai mulazimah, kebiasaan kita ni tuan. Apa menjadi fardu wajib dan menjadi sebagai rukun Islam. Yang ketiga dia kata pada waktu dia zakah. Cukup masa tempoh haul tuan, harta kita lebih, keluar zakat. Jangan kedekut, jangan bakhil. Kerana dalam harta itu bukan milik kita sepenuhnya. Allah kata khudz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah, keluarlah sebagaimana harta itu 2.5% tuan, untuk hak-hak fakir miskin, untuk hak asnaf, untuk hak atau apa dia yang telah disebutkan. Maka tujuannya apa? Wa tuzakkihim biha. Tutahhiruhum, nak bersihkan harta itu supaya jadi benar-benar halal dan bertambah subur lagi harta itu. Wa tuzakkihim biha, lalu Allah akan membersihkan hati yang daripada sifat bakhil dan kedekut. Ini dia. Dan apa dia? Wa tasumu Ramadan. Nabi kata bila tiba bulan Ramadan, puasalah sungguh-sungguh, imanan wa ihtisaban. Rebutlah peluang. Sebab apa? Ramadan itu telah menutup segala pintu-pintu kejahatan. Nafsu kita kan menjadi sempit. Betul tuan. Bila dia kata kita berpuasa, nafsu kita ni tuan jadi sempit. Bulan Ramadan syaitan dirantai. Tuan, jadi nafsu kita ni jadi terbatas. Sebab tu bila saya fikir balik tuan, saluran darah kita jadi sempit. Kerana apa dia? Banyak lemak, kolesterol. Jadi terbatas kita nak makan dan takut. Kan tuan, itu bab makan. Bab ibadat pun kita akan lebih tambah lagi. Sebab bulan Ramadan Allah mudahkan. Kan orang ni tuan datang masjid, awal malam Ramadan penuh masjid. Allah mudahkan. Jika itu tuan diwawarkan, dimomok-momokkan kepada umat Islam, awaluhur rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiru itqu minan nar. Semua dah tahu. Kita dengar hadis ni tuan dah beratus kali. Kan setiap kali datang Ramadan kita dengar tuan. Paling kurang 50 kali lah. Kalau umur tuan 60 tahun, bahkan mungkin 50 kali dia dengar hadis tu. Tapi tak faham juga kan. Itu dalam keadaan dia apa dia? Allah Ta'ala sebut supaya tuan-tuan ni kita sempurnakan dengan sungguh-sungguh. Dan watahujjul baita man istata' ilaihi sabila. Sampai masuk panggilan Allah pun sampai, tunaikanlah haji bagi yang mampu. Tak sampai lagi tuan-tuan, apa kata ulama, haji dan umrah. Tak dapat pergi haji, ada kesempatan umrah, pergilah umrah. Letakkan tuan-tuan niat kesungguhan untuk melaksanakan rukun-rukun tersebut. Kadang orang kata tak pula, tak ada apa ni, tak cukup duit kata, ataupun kata apa, belum panggilan lagi. Sebab kan dia tak ada kesungguhan dalam hati, dia keinginan nak pergi. Tu tadi habis bila Muaz bin Jabal dengar, oh tu ya. Kau ingat mudah nak buat, Allah permudahkan bagi siapa yang Allah nak mudahkan tuan-tuan.
dengan salatnya, dengan zakatnya, dengan puasanya, dengan haji dan umrah. Summa qala, kemudian Nabi SAW bersabda lagi, Ai Muaz bin Jabal, ala adulluka ala abwabil khair, nak tak aku khabarkan, aku nak tunjuk kepada engkau pintu-pintu kebaikan, wahai Muaz bin Jabal. Dan sahabat dia bila dengar Nabi tawarkan tuan itu, sudah tentulah ya Rasulullah, apa kata pintu-pintu kebaikan itu? Nabi sebut 3 pintu kebaikan itu. Kita buat yang 5 wajib tadi, tuan, yang sunat ini pula yang 3 benda kita buat, tuan. Apa Nabi sebut? As-sawmu junnatun. Banyakkan puasa sunat kerana dia adalah perisai bagi kamu. Dan tuan, banyak dia akan menjadi perisai untuk diri kamu. Junnatun, as-sawmu junnatun. Kemudian yang kedua dia kata apa? Was-sadaqatu tudfi'ul khati'ah. Banyakkan bersedekah, kerana setiap sedekah kamu buat itu telah memadamkan, telah mengirazakan kamu semua dosa-dosa dan kesalahan. Kama yudfi'ul ma'un nar, seperti mana Allah memadamkan, tuan ni, seperti padamnya api itu bila terkena air, kan tuan. Pertama tadi tuan saya bakar lah, tuan apa sampah, kerana angin kuat. Lepas tu kan saya tengok dah nak habis, tengok dekat sebelah tu, dekat belakang bahasa ada tuan apa dia, ada bengkel Cina tu kan. Tadi saya pun tengok ada rumput kering, saya campak kan tuan satu bara kat situ. Angin tiup tu tiba terbakar. Saya pun seronok lah tengok terbakar. Saat lagi tuan lepas tu dia menjulang pula. Dia menjulang tu saya tahu jauh lagi tak ada apa. Tuan saya duduk kat sini, ada satu tuan percikan api tadi sudah terbang pergi ke sana. Pergi ke satu kertas tuan yang kering, lalu ketika itu hampir nak terbakar apa tu? Apa tu? Kalau cuci lori tu nak dia punya apa? Wire tu. Apa dia? Hose dia tu. Hose getah. Saya terbanyak tengok. Dan terbakar nanti habis kat rumah dapur dia tu. Kelam kapur saya cari air ke tu. Air tadi tu memadamkan api. Saya pun padam, macam ni lah besok. Kan orang yang mana rajin banyak bersedekah, Allah akan padamkan dosa-dosa kesalahannya sedikit demi sedikit. Dan yang ketiga, apa Nabi SAW sebut, iaitu wassalatul rajul min jawfil lail. Seseorang tu yang rajin bangun tengah malam untuk bermunajat dengan Allah Ta'ala. Maknanya tahajud. Nabi sebut pintu kebaikan tu, 3 pintu kebaikan kita buat ni, banyak pintu kebaikan akan terbuka. Bangunkan, lazimkan tuan. Sebab tu Nabi SAW tak pernah tinggal tahajud dalam hidup Nabi SAW. Jadi bangun tu sekira setidak-tidak 2 rakaat. Jangan malam ni semangat, tuan pergi kuliah, besok pagi bangun buat 40 rakaat, lepas tu tombang tu. Jangan. Buat 2 dulu. Lazimkan 2. Tak lama 10 minit je tuan. Bangun, duduk sekejap tuan. Jangan lupa baca doa, masuk bilik air, gosok gigi tuan. Lepas tu ambil wuduk, sarung kain kan tuan, sembahyang 2 rakaat. 2 rakaat. Dan tuan ni kita tinggalkan tuan tahajud ini paling kurang tuan 2 rakaat sebelum menjelangnya waktu fajar subuh tuan. Bangun tengah malam ni, jadikan amalan. Tak mampu buat setiap hari tuan, apa dia? Buatlah tuan apa? Seminggu sekali tuan. Tak mampu seminggu sekali, sebulan sekali. Tak mampu sebulan sekali, setahun sekali. Takkan tak boleh. Setahun sekali itu bila? Tadi bila ada qiyamul lail. Itulah pun. Setahun sekali pun tak boleh. Boleh tak seumur hidup sekali? Boleh, saya kata janji ada nak buat seumur hidup sekali. Kalau tak ada juga, kita lebih baik mati ya tuan. Sekali pun tak boleh seumur hidup, tak tahulah. Setiap hari tak boleh.
Kita buat setiap minggu tak boleh, tuan-tuan. Buatlah tuan-tuan setiap bulan kali pun tak boleh. Apa lagi nak buat ni tuan-tuan? Kita hidup ni, nafas kita ni Allah bagi. Terlalu banyak nikmat-nikmat. Nikmat yang paling besar, tuan-tuan, kita banyak nikmat kita dapat. Nikmat harta, nikmat pangkat, nikmat keluarga, nikmat anak-anak berjaya, tuan-tuan, nikmat ilmu, sebagainya banyak. Tapi sebesar-besar nikmat itu ialah bila nikmat sihat. Berapa banyak tuan-tuan orang sakit kat hospital, katil penuh ya tuan-tuan, penuh. Yang nak masuk IJN tu tunggu giliran tuan-tuan. Yang nak pergi hospital sedang tuan-tuan, hospital Melaka gitu tu, ya Allah kan. Saya tuan-tuan keluar, orang lain dah masuk sekejap pantang dia kosong. Hospital bayar pun orang masuk tuan-tuan, penuh. Barulah tahu nikmat sihat itu. Bila sakit tuan-tuan, berapa ramai tengok orang tak semayang. Dia kena tuan-tuan drip kat sini, dah letakkan tuan-tuan apa tu, lalu dia kata, ustaz macam mana nak semayang, nak ambil air semayang tu tak boleh kan. Lepas tu dah tergantung botol air kat sini. Macam mana Allah batal. Kita ikut kemampuan kita. Panggil nurse tuan-tuan buka kan boleh. Boleh lah ustaz, duduk hospital swasta boleh lah. Duduk hospital kerajaan mampu kena maki sana. Kejap-kejap so buka, kejap-kejap buka. Bila kau nak baik, dia kata. Tu orang takut saya kena tengking ni. Misi pula, garang pula. Nak cari misai lagi garang pula tu tak. Misi, misai kan. Orang perempuan misi, orang lelaki misai. Itu kan jurulawan. Jadi tuan-tuan mati Allah Ta'ala. Kemudian Nabi SAW bacakan satu ayat. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ini surah apa? Surah As-Sajdah, tuan-tuan. Hari Jumaat, bila baca surah Sajadah, kita ada sujud sajadah. Nak tahu orang ni tuan-tuan ni biasa tak pergi masjid sembahyang jemaah subuh hari Jumaat, tengok bila pergi umrah. Apa ramai? Kan hari Jumaat sembahyang, imam baca sajadah. Saya satu ketika dalam baru ni pergi, satu orang Indonesia kan, muda lagi kan. Tuan-tuan, babi innama yu'minu bi ayatina alladzina idza zukiru biha kharru sujada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Allahu akbar. Dia sujud lah. Dia tuan-tuan tak sujud, dia rokok. Lepas tu dia tengok orang. Lepas tu dia orang ikut. Dah habis bayang, dia tanya saya, Pak, tadi kenapa imam disalahkan imam tak rokok? Dan tinggal satu rakaat tu Pak. Saya kata tak, itu sujud sajadah. Apa sujud sajadah? Tadi ayat dia baca tu lah. Wasabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Untuk apa ada tanya? Nampak? Apa ramai? Orang pergi tuan tak ada ilmu. Saya kata apa lagi? Inilah dalam Al-Quran ada ayat-ayat sujud, ada ayat-ayat sajadah. Maka bila dalam sembahyang baca tuan, terus kita sujud. Kalau tengah baca Quran, tuan tiba-tiba jumpa ayat sajadah, maka dipanggil sujud tilawah. Nak baca apa? Subhana rabbiyal a'la. Subhana, bukan. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Nabi kata apa dia? Tatajafa junubuhum 'anil madaji. Orang yang mana sanggup tuan meninggalkan lambungnya, tempat tidurnya, semata-mata dia bangkit untuk mengharapkan Tuhannya tuan. Kita bangun 2 rakaat mengharapkan Tuhan. Tatajafa junubuhum 'anil madaji yad'una rabbahum khawfa. Kerana kita bimbang, takut ibadah kita Allah tak terima tuan. Khawfa, takut apa yang kita buat, takut Allah tak terima. Maka tuan, kita sulap dia dengan malam hari bangun bertahajud kepada Allah. Khaufan wa tama'an. Maka ketika itu makna tamak itu apa tuan? Kita mengharapkan agar Allah terima ibadah itu yang tak seberapa. Sebab kita ni memang umat yang lemah.
umat yang tidak ada daya dan upaya kan. Maka bangkitlah tu tengah malam. Sebab tu Nabi tuan bangun tengah malam, sembahyang sunat tuan sampai bengkak ke kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tuan daripada sihat sampai kaki dah bengkak pun tak bangun malam. Bangun ustaz, bangun kecil ni. Itu tuan bukan bangun dan sembahyang. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, ya Mu'az bin Jabal, ala ukhbiruka bi ra'sil amri kulli, nak tak beritahu pada kamu kepala segala urusan, wa umudihi, dan tiang-tiangnya, wa dhirwatis sanamihi, begitu juga puncaknya. Tiga perkara ni Nabi. Bala ya Rasulullah, sudah tentu ya Rasulullah, beritahulah. Nabi SAW kata, Rasul amri al-Islam, kepala segala urusan ialah Islam. Tak guna tuan kita sihat, tak guna kita kaya, tak guna kita ada pangkat, tak guna tuan kita ni senang, tapi tadi Islam tak ada dalam itu, mati tak ada guna tuan. Kan jadi orang kafir tu tak hidup senang, rumah besar, mewah, boleh pergi sana sini kan, tapi tak Islam, tak ada makna, tak ada guna. Kerana Rasul amri, segala pokoknya Islam. Allah kata wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa umudi, tiang-tiang apa dia? Salat. Ini Nabi ceritakan apa pentutan, itulah tiangnya salat. Wa dhirwatus sanamihi, puncak yang tertinggi ialah al-jihadu. Tengok tuan, kesungguhan apa yang kita buat. Kita nak berjuang agama. Tengok baru-baru ni tuan ni, Brigade Al-Qassam tuan, dalam keadaan Yahudi leka, maka dihantam tuan habis. Diberitakan tuan apa dia? Lapangan terbang Tel Aviv sekarang penuh tuan. Orang-orang Yahudi ni tuan ni nak lari keluar. Setelah 78 tahun tuan, dia menceroboh masuk tanah umat Islam Palestin. Memang benar Nabi SAW kata akan datang nanti pejuang-pejuang agama aku ini. Rasulullah SAW katakan akan ganti, akan membebaskan Palestin. Artinya tuan, saat tanda itulah kita sudah berada di penghujung dunia sekarang. Dah ada penghujung dunia dah. Kenapa tak kita tengok? Baru-baru ni beritakan tuan keluarga Saudi ni tuan. Keluarga Raja Saudi ni tuan. Dia bersekongkol dengan pihak Yahudi. Jadi orang Islam tuan ni tak mampu melihat bagaimana kebobrokan ni. Terutama sekali tuan, penentangan paling bahaya ialah puak-puak Syiah lagi. Mereka akan bersama dengan orang Yahudi. Tapi Allah dah tunjukkan tadi bahawa berlaku gempa bumi di Maghribi kan. Tuan-tuan, rantaian berlaku gempa bumi itu akan sampai kepada bumi apa tuan? Iran, Iraq tuan, Syria dan sebagainya. Maka akan munculnya Dajjal itu. Allah Akbar kan. Ini Allah dah tunjukkan. Jadi apa kekuatan tuan? Ialah solat itu. Bangun tak ke semayang fardu, ke semayang sunat tuan, dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tu habis, bila tuan ni sahabat dengar, ya Rasulullah, puas hati aku. Tapi Nabi tuan kata, ya Mu'az bin Jabal, ada satu nak beritahu engkau. Bimalaki zalika kullihi, tak ada gunanya semua yang kau buat ni kalau ada satu sebab ini. Qultu, maka aku kata, bala ya Nabi Allah, ya wahai Nabi Allah, engkau beritahulah kepada aku. Lalu Nabi tuan fa akhadha bilisani, Nabi tarik lidah Nabi tuan. Nabi kata kuffa alaika hadha, Nabi tuan genggam, pegang lidah kamu ni. Faqultu, kata tuan apa Mu'az bin Jabal, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, apakah maksud ini? Maka wa inna lamu'akhaduna bima tatakallamu bihi, maka sesungguhnya kan mereka yang telah menjadikan apa yang mereka kata tentang lidah ini dengannya tentang ibadah yang kita buat. Maka Nabi sebut
Apa dia? Nabi sebut dalam hadis ini, "Zakilatka ummuka ya Muaz." Celakalah pada ibu kau wahai Muaz. Kan? Bagaimana tuan dia lahirkan kamu? Wahal yakubun nasu finnar. Akhirnya engkau telah menjadikan kelahiran oleh ibu engkau itu telah menelangkupkan muka engkau dalam neraka Allah Ta'ala. Ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim, atas sebab lidah-lidah mereka yang tak jaga Tuhan. Apa maksud Tuhan? Kita sembahyang, kita puasa, kita berzakat, kita bersedekah, kita buat Tuhan amal-amal baik, tapi mulut kita caci orang, maki orang, benci ke orang, kata ke orang, namimah, adu domba ke orang, fitnah dekat orang. Saya tentang baru ni difitnah. Orang telefon saya, ada 2 besi tu. Dia telefon, "Ustaz, ni Ustaz, sakawan hospital." Jam, okey. Tak ada, saya dapat WhatsApp ni, orang kata Ustaz dah meninggal. Alhamdulillah. Satu tu tak dah meninggal dunia, terperanjat saya. Satu lagi dia kata apa ni besi ni, Datuk saya, anak Semang Bank beritahu. Dia tahu Ustaz dah kena pindah hospital Melaka, dah duduk kat ward ICU, dan tak ada harapan lagi. Tuan, oh macam-macam saya kata. Oh Tuan masih lagi panjang umur lagi Tuan. Alhamdulillah. Hari ni Tuan ni dan nak akhir zaman ni fitnah terlalu banyak. Kita dengar Tuan, kita akan Nabi sebut cabang iman apa dia? Falyakul khaira. Gunakan lidah ni cakap yang baik-baik. Kalau tak mampu, awliyasud, kata Nabi, lebih baik kau diam. Jangan cakap apa. Itu tadi. Angkat kaki belah. Jangan campur. Nanti rosak ibadah kita. Pahala kita tuan tak sampai nanti kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tadi rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah di antara tadi intipati yang saya dapat ambil daripada hadis riwayat Ibnu Majah, hadis sahih. Tuan ada tuan ni di dalam Jami' Tirmizi, dalam kitab Bahrul Mazi pun ada dikisahkan tuan ni, iaitu babun majah fi hurmatis salat, betapa tingginya kehormatan sembahyang tuan. Kerana inilah yang akan ditanya persoalkan oleh Allah Ta'ala. Sebab itu di antara salat itu dia ada kaitan dengan salawat. Kaitan dengan salawat. Sekali tuan kita selawat ke atas Nabi, Allah akan selawati ke atas kita 10 kali. Apa maksud? Allah tuan, malaikat doakan keampunan, Allah akan rahmat kita, dia akan berkatkan kita. Sembahyang itu juga sendiri tuan yang kita lakukan, kan? Allah Ta'ala akan taburkan pada kita ni rahmat, berkat, kasih sayang, keampunan. Ingat, setiap apa kebaikan amal kita buat, semuanya akan terpadam dosa-dosa sedikit demi sedikit, insya-Allah. Tuan, umur kita yang tak tahu baki berapa lama kan tuan. Inilah kita gunakan sehabis yang mungkin untuk tuan apa dia? Mengabdikan diri kita semua kepada Allah. Insya-Allah jangan bimbang tentang urusan hidup dunia. Allah dah jamin tuan. Allah akan bantu dan tolong kita. Jadi tuan, sama-sama kita berselawat dengan anak-anak. Berselawat tuan, kita ikut sama-sama. Itik dalam kolam, ikan dalam kolam. Orang suka dengar tuan. Jadi anak-anak ni dia selawatkan sama-sama tuan kita, insya-Allah. Kata-kata masyhur. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi sallallahu alaihi. Bila ingin melihat Nabi di dalam syurga, senangkan dulu hatinya dengan salawat. Bila ingin selamat nanti
Muhammad. Bila ingin melihat Nabi di dalam surga, serangkan dulu hatinya dengan salawat. Bila ingin selamat nanti dari neraka, teguhkan cintamu pada Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Muhammadin, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammadin, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Jangan waktu, jangan tunggu waktu, istiqamalah wassalawat kepadanya. Jangan malu kerana dosamu, Rasulullah sangat mencintai umatnya. Allahumma salli ala Muhammadin, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammadin, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammadin, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammadin, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala alihi. Tadi insyaAllah tadi berselawat, beberapa kali kita selawat tadi itu tadi banyaklah Allah bersalawat ke atas kita. InsyaAllah. Terima kasih jazakallah kepada adik Asnawi, suara tu tadi. Anak saya si Ahmad tu dia main ni kita terbuka, itu tadi si suara dia tak keluar, dia suara dia dekat tapak tangan dia tu tadi. Tapi kat masjid dia kata tak payah, dia kata nak bawa tak payah, dia kata kita nyanyi ni tanpa ada alat muzik, insyaAllah. Itu tadi sekadar pada malam ini, mudah-mudahan insyaAllah kita semua mendapat ganjaran di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ilmu yang kita dapat itu tadi kita amal dengan sungguh-sungguh. Jadikan kita saya katakan tadi keterbatasan masa yang kita hadapi sekarang ini sudah menunjukkan tanda-tanda betul berada pada akhir zaman. Kita nak tunggu apa lagi? Jangan tunggu-tunggu lagi, jangan tunggu waktu. Marilah kita tuan dan sebut tadi berselawatlah kepada baginda Nabi Muhammad SAW, dan kita doakan tuan. Mudah-mudahan pejuang-pejuang di Palestin tuan akan dapat menentang tersahabat habisnya Zionis laknatullah itu tuan, orang Israel itu tuan sendiri, yang mana insya-Allah akan dapat mengambil hak dia, tanah air dia tuan dengan secepat mungkin. Dan itulah tuan merupakan satu sinar yang bahagia. Dan saya dimintakan pada hari Jumaat ini tuan banyak masjid-masjid bersolidariti tuan, tak kira apa tuan Muhammad, tapi sebagai selaku umat Islam tuan yang menyebutkan innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaikum wattaqullah tuan. Kita tak mampu nak bersama
doakan untuk mereka dan supaya Allah bantu dan tolong perjuangan mereka insyaAllah. Sekadar itu saja. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله
إنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن دعاء لا يسمع اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم إنا نسألك الرضا بعد القضاء وحب العيش بعد الموت ولذة النظر إلى وجهك الكريم وشوق لقائك يا أرحم الراحمين اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلماتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلاب يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم ذيونس يا الله اهزمهم ذيونس يا رحمن اهزمهم ذيونس يا رحيم وانصرنا عليهم من المسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين في أي المكان وفي الزمن اللهم انصر الإسلام في فلسطين اللهم انصر الإسلام في المجاهدين في فلسطين اللهم انصر الإسلام في المجاهدين في فلسطين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله بكم. Jangan bilang taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.